رسوله الأمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya, dengan izinnya yang maha agung, yang maha berkuasa, memberi kita kekuatan, memberi kita izin untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu sekali lagi, yang mana hari ini kita mula balik insya-Allah. Dengan izin Allah kita mula balik menyambung program tadabbur, iqra dan faham kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim insya-Allah. Dan hari ini kita masuk ke muka surat 261. Tetapi seperti biasa saya cuba meraihkan kitab yang menjadi rujukan saya yang agak utama di dalam pengajian tafsir ataupun Iqra' dan Tadabbur ini bersama kelab sahabat pencinta Al-Quran ini adalah kitab Tafsirul Munir oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili, yang mana dia meletakkan 11 ayat, iaitu bermula dengan ayat 42 sehingga ayat 52 di dalam satu tajuk. Sebelum habis surah Ibrahim ini, sebelum kita masuk kepada surah Al-Hijr, dia letak 11 ayat ini di bawah satu tajuk yang dia bagi tajuk, dia bagi nama ma yadullu ala wujubil qiyamah wa awsafiha aw ta'khiri 'adzabil qiyamah wa ahwalil mu'adzabin wa tabaddulus samawati wal ard. 11 ayat ini yang mana ianya sekumpulan ayat yang menggambarkan hakikat kewujudan, kesahihan kewujudan hari kiamat, hari akhirat, bersama-sama dengan beberapa gambaran yang disertakan di dalam ayat-ayat ini, menggambarkan gambaran-gambaran ataupun situasi-situasi ataupun suasana pada hari kiamat, yang juga meliputi takhir azabul qiyamah. Maksudnya Allah melambatkan ataupun Allah postpone azab orang-orang yang membuat khianat, orang-orang yang membuat kebinasaan, orang-orang yang membuat kemungkaran dan kekufuran dan kesyirikan ke hari kiamat. Allah tak balas dia dekat dunia. Ada yang Allah balas dekat dunia, ada yang Allah tangguhkan azab itu di hari kiamat. Wa ahwalil mu'azzabin, dan juga suasana ataupun situasi perihal keadaan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu taala. Dan juga Allah ceritakan di dalam beberapa ayat, dalam satu ayat yang tergolong terkandung di dalam kumpulan 11 ayat ini adalah tabaddulus samawati wal ard, gambaran yang menunjukkan gambaran hal kiamat, yang mana Allah tukar gambaran dan rupa langit yang kita biasa nampak sekarang kepada dan juga bumi yang kita biasa nampak sekarang kepada satu bentuk, satu suasana, satu tempat, satu keadaan yang memang berbeza langsung daripada apa yang kita lihat sekarang. Jadi kita baca dulu insya-Allah ayat 52 sehingga ayat 42 sehingga ayat 52 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر ulul albab. Jadi itu 11 ayat yang disebut, yang dihimpunkan oleh Wahbah Az-Zuhaili di bawah tajuk yang kita sebut tadi tentang perihal hari kiamat dan sebagainya. Yang mana ayat yang ke-42 Allah kata apa? Dan janganlah engkau mengira, jangan engkau menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu lalai, leka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah SWT menangguhkan mereka sehingga pada hari di mana mata-mata mereka terbeliak. Pada satu hari Allah tangguhkan siksaan mereka, balasan mereka kepada satu hari yang Allah gambarkan dengan mata orang pada ketika itu, mata manusia pada ketika itu terbeliak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, Allah kata apa? Mereka datang secara tergesa-gesa. Muhti'in maknanya datang dalam keadaan tergesa-gesa. Muqni'i ru'usihim, mendongakkan pandangan mereka, kepala mereka ke atas, mendongakkan kepala mereka ke atas, sedangkan la yartaddu ilaihim tarfuhum, tak berkelip langsung mata pada ketika itu, dalam keadaan takut sangat-sangat. Wa afidatuhum hawa, dan orang kata apa, hati dan hati mereka itu kosong, tak ada apa yang ada dalam hati mereka dengan sebab mereka terlalu takut. Dan ayat ke-44 Allah kata apa? Wa anzirin nas, dan beritahulah kepada manusia, ingatkanlah kepada manusia. Allah sirah ini, ayat ini Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi secara biasanya ahli tafsir menafsirkan berdasarkan berdasarkan tafsiran yang datang daripada para sahabat, tafsiran yang Nabi ajar kepada para sahabat. Walaupun ayat itu sirahnya ataupun hala tujunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi arahan itu juga menyuruh ataupun menyeru kepada orang lain, menyeru kepada kita semua sebagai orang beriman, orang muslim, supaya kita juga memberi peringatan kepada orang lain. Tentang apa? Tentang satu hari yang mana datang kepada kita azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari itu orang-orang yang zalim kata apa? Orang zalim kata apa? Orang zalim kata Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Orang zalim ini, orang yang buat jahat ini mengatakan kepada Allah SWT, memohon dan merayu kepada Allah SWT, akhirna ila ajalin qarib. Orang kata apa? Akhirkan, maksudnya lewatkan, orang kata apa, balasan-balasan yang engkau ingin berikan kepada kami ini kata-kata orang yang zalim, kata-kata orang yang bermaksiat, orang yang jahat. Kata kepada Allah, boleh tak tangguhkan, boleh tak bagi kami masa sikit, akhirna ila ajalin qarib, kepada satu masa yang sedikit, maksudnya bagi kami sedikit masa, niscaya nujib da'wataka, niscaya kami akan ikut apa yang kamu dakwahkan, kamu ajak kami buat hari itu. Wa nattabi'ur rusul, dan kami akan ikut
rasul-rasul yang diutuskan oleh kamu. Awalam takunu aqsabtum, dan bila orang-orang zalim, bila orang-orang musyrik, bila orang-orang kafir mengatakan begitu kepada Allah Taala, apa Allah jawab kepada mereka? Allah kata apa? Allah kata awalam takunu aqsabtum. Adakah tidak pada satu ketika masa kamu duduk dekat dunia itu, masa aku dah bagi masa dan peluang kepada kamu, kamu bersumpah, aqsamtum min qabl, kamu telah bersumpah sebelum ini bahawa apa? Malakum min zawal, bahawa kamu itu bersumpah bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Orang kafir sentiasa merasakan mereka itu tidak binasa. Tidak binasa, tidak dibinasakan, tidak dihancurkan oleh Allah SWT, tidak dimatikan oleh Allah SWT, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu tidak terjejas langsung dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan Allah SWT kepada orang-orang yang zalim bila mereka minta tangguh sikit kepada satu masa yang supaya mereka dapat mengikut kata-kata Rasul, supaya mereka dapat mengikut dan menjawab seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu. Nanti kita akan ulang balik daripada ayat 52 42 tu apa kandungan dan pengajaran yang kita boleh dapat. Sekarang ni saya terjemah dulu wasakantum fi masakinil ladina zalamu, dan kamu telah duduk bersama-sama di dalam satu kawasan yang mana dalam kawasan itu orang-orang zalim terhadap diri mereka. Maksudnya Allah ingatkan, Allah sebut balik kepada orang-orang yang zalim ini bahawa mereka ni dulunya duduk bersama-sama dengan orang-orang lain yang zalim. Yang mana Allah kata apa? Allah kata wa tabayyana lakum, dan telah jelas di hadapan mata kamu sebab kamu berada dengan bersama-sama dengan mereka. Telah jelas di hadapan mata kamu kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami telah membalas mereka dengan balasan-balasan yang amat pedih. Kamu tengok, kamu hidup dengan mereka, kamu tengok apa yang kami balas, tetapi kamu tetap juga tidak mengikut. Wa darabna lakumul amsal, dan kami telah mendatangkan dengan berbagai-bagai misal dan perumpamaan. Okey. Wa qad makaru makrahum, dan mereka ini tetap juga dan mereka tetap juga sesungguhnya mereka telah melakukan tipu daya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui wa indallahi makruhum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu dah apa yang mereka tipu. Allah dah tahu dah apa dia orang punya kelicikan mereka dalam hidup mereka. Allah dah tahu dah. Wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun mereka cuba untuk membuat tipu daya, tetapi tipu daya mereka sedikit pun tidak akan meruntuhkan bukit dan gunung ganang. Nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan bukit dan gunung ganang ini. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Dan janganlah kamu menyangka, janganlah kamu sekali-kali menyangka dan mengira bahawa Allah SWT mengingkari janji-janjinya kepada rasul-rasulnya. Okey, innallaha azizun dzuntiqam, sesungguhnya Allah SWT maha menguasai, maha perkasa, maha menguasai hari pembalasan. Okey, yauma tubaddalul ardh ghairul ardi was samawat, pada hari yang Allah tukarkan bumi, pada hari kepada ketika itu bumi digantikan dengan bumi digantikan dengan bumi dan langit yang bukan saya silap. Maksudnya pada satu hari yang Allah tukarkan bumi itu kepada satu keadaan yang bukan seperti bumi dan langit yang kita tengok. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan masing-masing keluar daripada lubang kubur, keluar daripada tempat yang kalau mereka mati bukan ditanam dan sebagainya, maka dihimpunkan keluar semua itu pada hari kiamat, dibangkitkan dengan izin Allah Ta'ala pada hari kiamat. Lillahil wahidil qahhar, berhadapan dan menuju kepada Allah SWT, menghadap Allah SWT yang maha perkasa, yang maha esa dan maha perkasa, maha kuat, al-qahhar. Wa taral mujrimin, dan kamu akan lihat wahai Muhammad, dan kamu akan lihat wahai orang-orang yang dan pada hari itu engkau akan melihat. Sirah ini kepada Nabi Muhammad SAW nak mengingatkan supaya Nabi Muhammad dan kita juga mengingatkan orang lain juga.
Dan kamu akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang membuat dosa pada hari itu, yauma idzin muqarranina fil asfad. Mereka, tangan mereka itu diikat dan dibelenggu, diikat, dibelenggu, tak mampu nak buat apa-apa pada ketika itu. Sarabiluhum min qatiran, dan pada ketika itu pakaian mereka diperbuat daripada tar. Daripada tar ni dia sebenarnya nak gambarkan tar yang sekarang ni dia tidaklah sebegitu mungkin, tetapi nak ceritanya digambarkan bahawa min qatiran, muka mereka ini adalah sarab, pakaian mereka ini adalah daripada pakaian yang panas, pakaian yang panas, okey, daripada tar. Tar tu kan bersifat panas pada awal tu kan, dibakar dan sebagainya untuk dijadikan jalan raya dan sebagainya, tapi terjemahan kat sini tar. Tetapi nak bagi tahu bahawa pakaian mereka itu min qatiran, daripada pakaian yang gambarannya adalah panas. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan muka-muka mereka dan wajah-wajah mereka ditutup dengan api neraka. Itulah gambaran orang-orang yang zalim, gambaran orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang melakukan kemungkaran, syirik dan kekufuran. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Pada ketika itu Allah SWT memberi balasan kepada orang pada dengan setiap benda yang mereka lakukan. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah SWT itu maha laju, maha kuat dia punya pembalasan. Hadza balaghun linnas. Ini adalah, dia kata, Allah kata apa? Ini adalah Al-Quran, ini adalah satu penjelasan untuk manusia, wal yunziru bihi, untuk mereka sentiasa mengambil peringatan, mengambil peringatan dengannya, itu Al-Quran. Wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid, dan supaya mereka itu mengetahui bahawa Allah itu adalah satu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang maha esa, wahid, maha esa. Waliyadhakkaru ulul albab, dan dengan itu semoga orang-orang yang mempunyai akal, orang yang mempunyai hati dan iman dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pengajaran. Itulah di antara orang kata apa, terjemahan ringkas, terjemahan kepada ayat 11 ayat yang kita tengok tadi. Kita lihat kepada munasabah, iaitu kita melihat kepada kesesuaian. Kalau ikut Wahbah Zuhaili ni, dia letak kat sini, dia kata munasabah. Munasabah ni maksudnya kesesuaian 11 ayat ini dengan ayat-ayat yang datang sebelum ini. Dia kata apa? Dia kata ba'da an dzakarallahu ta'ala dalailal tauhid. Selepas Allah menyebut tentang, pada ayat-ayat yang sebelum ni, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat-ayat yang sebelum ni tentang dalailil tauhid, dalil-dalil ketauhidan ataupun keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selepas Allah menghikayatkan, menceritakan Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ni memohon daripada Allah Ta'ala agar dia terpelihara daripada kesyirikan, dan semoga dia minta daripada Allah Ta'ala supaya dia itu ditaufiqkan, dimudahkan untuk menjadi orang yang beramal salih. Selepas itu Allah zakara ma yadullu ala wujudil qiyamah. Selepas itu Allah terus menggambarkan, menceritakan ayat-ayat, melalui ayat-ayatnya tentang apa? Tentang kewujudan hari kiamat. Sebab nak beriman dengan Allah Taala, nak beriman dengan nak mengikut dan patuh kepada arahan Allah Taala ini, manusia sifatnya begitu. Perlu ada punishment, perlu ada peringatan, perlu ada perkara yang akan menjadi balasan kepada semua yang mereka lakukan. Kalau buat baik dapat balasan baik, kalau buat jahat dapat balasan jahat. Tetapi ramai manusia kita sendiri kadang-kadang leka dengan apa yang Allah dah tentukan, yang mana Allah dah bagi tahu kita dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Jadi ayat ini menceritakan tentang wujudnya hari kiamat, hakikat hari kiamat, supaya kita sentiasa berhati-hati, sentiasa melakukan amalan-amalan salih, sentiasa takut untuk melakukan maksiat, selalu takut untuk meninggalkan segala suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Nak bagi kita penguat, sebab kadang-kadang ada orang di kalangan orang Islam sendiri kadang-kadang query,
Ustaz biasa datang kepada kita, kata ustaz tengok orang yang bukan Islam pun hidup mereka senang, hidup mereka tak ada apa-apa pun, Allah tak balas pun, Allah biar je mereka kaya, Allah biar je mereka senang lenang dan sebagainya, tak payah semayang, tak payah beriman, tak payah puasa, tak payah berhaji dan sebagainya. Adakah Allah biarkan itu dalam keadaan Allah tidak orang kata apa, lalai dan sebagainya? Allah tidak lalai, Allah tidak leka, tetapi apa? Allah mengakhirkan atau menangguhkan azab kepada mereka itu untuk dijadikan azab pada hari kiamat. Yang mana azab hari kiamat lebih besar dan teruk daripada azab dekat dunia. Ya? Allah ingatkan kita kepada kita sebagai orang Islam, ingatkan juga kepada orang yang bukan Islam, bahawa jangan rasa dan jangan sangka bahawa Allah itu ghafil, Allah itu leka. Maka Allah tidak pernah leka, Allah tidak pernah memungkiri janji. Maka janji-janji Allah Ta'ala tentang pembalasan itu akan datang pada hari kiamat kalau Allah pilih untuk menangguhkan balasan mereka pada hari kiamat. Dan Allah gambarkan hari kiamat itu dengan satu hari yang mana apa? Satu hari yang mata-mata manusia ini terbeliak. Terbeliak ni maksudnya dalam keadaan yang terkejut, dalam keadaan yang tidak bersedia, dalam keadaan yang ketakutan, dalam keadaan yang mana mereka tak boleh nak fikir apa dah pada ketika itu. Pemikiran manusia pada ketika itu tidak waras, disebabkan ketakutan yang amat sangat dan kepelikan yang Allah wujudkan di hadapan mata-mata manusia pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala dia kata wa in kana khitaban lin nabi suratan, walaupun khitab di dalam ayat-ayat ini ataupun hala tuju ayat-ayat di dalam hala tuju arahan ataupun kata-kata Allah Taala di dalam ayat-ayat ini lebih kepada khitab kepada nabi, arahan kepada Nabi Muhammad SAW. Fal muradu bihi ummatuhu, dan yang dimaksudkan dengan itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi kita walaupun Allah tegur, Allah bagi peringatan, Allah suruh Nabi Muhammad SAW bagi peringatan kepada manusia, kita kena buat apa yang Allah suruh Nabi buat. Dan semua orang yang melakukan dan menyambung kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah warathatul anbiya, mereka adalah pewaris Nabi dalam melakukan kerja-kerja dakwah. Allah SWT dia menerangkan, dia kata thumma bayyana Allah Ta'ala annahu innama yuakhiru 'iqabi haula liyaumin mawsuf bisifat taliyah. Allah bila dia akhirkan ataupun bila dia tangguhkan balasan orang-orang yang buat kezaliman itu kepada satu hari yang digambarkan hari itu dengan gambaran-gambaran, beberapa gambaran. Contoh yang pertama, dia kata annahu tashkhasu fihi absar. Pada hari itu mata terbeliak. Ai annahum yumahiluhum wa yuakhiruhum liyaumin syadidil haul. Dan Allah SWT mengakhirkan, menangguhkan pada satu hari yang memang terlalu dahsyat. Okey? Dengan sebab terlalu teruknya keadaan hari itu, mata-mata manusia terbuka, terbeliak. Min syiddatil faza' wal hairah wad dahsyah, dengan sebab takut, dengan sebab hairan, dengan sebab kedahsyatan keadaan pada hari itu. Thumma wasafa kayfiyati qiyamihim min quburihim mu'azilatuhum ila qiyamil mahsyar. Dan Allah gambarkan keadaan mereka bangun daripada kubur itu. Bagaimana keadaan mereka bangun dari kubur? Bagaimana keadaan mereka dibangkitkan walaupun mereka tidak datang daripada kubur? Bagaimana Allah membangkitkan? Bagaimana mereka itu bila Allah bangkitkan? Muhti'in itu maknanya apa? Mereka itu jalan laju, bergerak dengan keadaan yang laju, mata terbeliak, tak kira dah orang lain, dah tak ingat, tak boleh nak fikir dah keadaan orang lain. Musri'ina bidzulli wal mahanah. Mereka laju-laju berjalan dalam keadaan yang hina, keadaan yang hina. Ini gambaran kepada orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Allah kata dalam banyak ayat yang lain,
wa khashatil aswat lirrahman. Suara-suara pada hari itu akan tunduk dan slow pada hari ketika itu. Pada kalau dekat dunia ni, kalau orang hebat takabur dan riak, orang buat kezaliman dan sebagainya, mereka suara mereka kuat dan sebagainya, macam mereka itu tidak takut kepada apa pun, tetapi pada hari kiamat suara-suara mereka akan senyap. Mereka tak mampu nak kata apa dah pada ketika itu. Dan dalam surah yang lain, dalam surah Ma'arij ayat 43, Allah kata apa? Yauma yakhrujuna minal ajsas, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Kejap saya rasa ada tetamu datang kejap Saya minta izin jap. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf Minta maaf tuan-tuan, puan-puan. Boleh dengar Ya, boleh dengar. Okey. Boleh. Okey. Jadi dalam ayat yang lain Allah kata apa? Allah kata dalam surah Al-Ma'arij, Allah kata yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Mereka itu, manusia-manusia itu keluar daripada ajdath, keluar daripada kubur-kubur mereka dalam keadaan laju, kelang kabut. Sebab hari akhirat tu nanti semua orang faham bahawa mereka akan menerima buku amalan. Macam kita tengok result kita lah, teruk ke tak ke, kadang-kadang kita terpaksa keluar. Satu, sama ada kita takut nak pergi itu, kita boleh duduk. Tetapi pada hari kiamat, takut ke tak takut ke memang kena pergi. Memang kena keluar daripada kubur. Jadi itu keadaan muhti'in. Tadi keadaannya mata terbeliak dengan sebab kehairanan, ketakutan dan sebagainya.
Yang kedua, mereka ini keluar, manusia-manusia keluar daripada lubang kubur dalam keadaan mereka laju, bergerak pantas dan sebagainya bersama-sama dengan mata mereka terbeliak itu. Okay? Lepas tu apa lagi gambaran? Itu sebab kadang bila belajar, apa guna Allah gambarkan keadaan-keadaan bila kita tengok drama ke, bila kita dengar cerita orang, takutnya orang tu lari lintang pukang, kita ada cerita ada pencuri kejar kan, lari sampai jatuh sana sini dan sebagainya. Kita bila kita dengar keadaan tu, apa yang memberi kesan kepada hidup kita? Apa yang memberi kesan kepada diri kita? Supaya kita sentiasa berjaga-jaga contohnya. Supaya kita sentiasa mengambil langkah-langkah menyelamatkan diri kita daripada berada di dalam keadaan-keadaan yang memang menyusahkan kita dan membahayakan kita. Itu guna kita belajar. Itu guna kita memahami ayat-ayat Allah SWT. Sebab Allah SWT memang dalam Quran, ulama-ulama bercakap tentang at-targhib wa tarhib. At-targhib ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan kehebatan syurga, balasan-balasan baik Allah SWT kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka itu targhib. Allah sayang, Rasul sayang, manusia suka bila orang buat baik, itu targhib. Tapi bila Allah ceritakan tentang hari kiamat, ceritakan tentang neraka, ceritakan bagaimana dialog orang kafir, orang yang jahat dengan Allah SWT pada hari kiamat yang mereka meminta untuk mereka diberi masa dan sebagainya, maka gambaran-gambaran ini orang kata apa, diharapkan dapat membantu kita sentiasa mengingati hari akhirat, sentiasa menjadi orang kata apa, perkara dan kefahaman yang sentiasa mendorong dan membimbing kita untuk membuat kebaikan. Lepas tu gambaran yang ketiga apa? Muqni'i ru'usihim. Mereka mengangkat kepala mereka, yang duruna fi dhullin wa khusyu', dan mereka melihat dengan penglihatan yang hina, yang takut. Kita bila berhadapan dengan satu kuasa, satu keadaan yang kita tahu kita buat dosa, contohnya kita duduk dengan majikan, kita duduk satu organisasi, bila orang panggil untuk tunjuk sebab dan sebagainya, kadang-kadang kita takut dengan sebab kita buat jahat. Kita ada rumah lah tadi. Boleh dengar ke? Ada. Okey. Zulli wa khusyu'. Mereka kita akan, kalau kita buat salah kita akan takut. Kita akan takut. Tapi kalau kita tak buat salah kita tak takutlah. Tetapi kalau nak digambarkan dengan gambaran yang Allah cerita tentang hari kiamat, tiupan sangkakala sebelum berlakunya kiamat dan sebagainya, maka gambaran itu orang yang baik, orang yang elok pun berada di dalam keadaan-keadaan yang ketakutan. Sebab manusia sentiasa, orang yang beriman sentiasa rasa mereka tidak cukup amalan berjumpa dengan Allah Ta'ala, sentiasa rasa perlu sangat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang buat jahat, bagi orang-orang kufar, mereka dah confirm, dah tahu mereka buat jahat, mereka ingkar arahan Allah Ta'ala, sekarang mereka dihimpunkan. Maka keadaan-keadaan ini digambarkan dengan keadaan mereka mengangkat kepala mereka, takut dan sebagainya. Wala yaltafituna ila syai'in, mereka tak tengok dah tempat lain, mereka berjalan mengangkat kepala, melihat ke atas sahaja. Okey. Lepas tu apa lagi gambaran mereka? La yartaddu ilaihim tarfuhum. Allah kata nak gambarkan bukan kepala saja diangkat ke langit, mata pun tak boleh nak berkelip-kelip, maksudnya terbeliak. Orang kata orang kalau orang kata jegir, maksudnya tak tutup mata, tak mampu untuk memikirkan perkara lain, tidak mampu untuk menutup mata, tidak mampu untuk berkelip mata pun, sebab mereka takut, min syiddatil hauli wal faza'. Lepas tu apa? Lepas tu keadaan mata mereka, keadaan kepala mereka, apa yang berlaku kepada hati mereka. Allah gambarkan wa afidatuhum hawa. Allah bagi tahu dalam ayat ini wa afidatuhum hawa. Dada mereka, jiwa mereka, hati mereka kosong. Ai wa qulubuhum khawiyatun khaliyatun la syai'a fihi minal quwwah. Pertama, ulama kata, Wahab Ghazali kata wa afidatuhum hawa, ini hati mereka kosong ini disebabkan kosong, tak ada apa kekuatan yang ada pada hati mereka. Hati mereka dah tak kuat, luluh, muttaribah, orang kata apa, kacau bilau, likathratil khauf. Dengan sebab apa? Dengan sebab takutnya mereka, banyaknya takut, besarnya ketakutan mereka. Wal murad anna qulubal kuffar khaliyatun minal khawatir.
Dan bagi hati orang-orang kufar, mereka langsung kosong. Kosong langsung sebab mereka tidak pernah beriman dengan Allah Ta'ala. Hari ini jadi pula satu hari yang mereka akan berhadapan dengan satu kuasa yang mereka ingkar dulu. Bagi orang Islam, bagi orang mukmin, mereka takut dengan sebab takut timbangan amal dan sebagainya. Takut ada dosa-dosa yang tidak diampunkan. Tetapi bagi orang kufar, mereka confirm takut lagi daripada berbanding dengan orang yang Islam, yang Muslim, dengan sebab mereka dah tahu dan mereka ingkar kepada kuasa yang besar ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak langsung ada apa-apa dah. Mereka tidak ada harapan dah sebenarnya. Wa min kulli raja' wa amal. Mereka tidak ada harapan, mereka dah tahu dah mereka tidak mampu nak buat apa-apa. Okey. Wa khaliyatan, yang dikatakan tadi kosong tadi, jiwa yang kosong tadi, ulama ada yang mengatakan juga wa khaliyatun min kulli surur. Kosong itu kosong, kegembiraan tak ada langsung. Yang ada adalah kesedihan. Dengan sebab banyaknya sedih, hati itu kelihatan ataupun dikatakan kosong. Maka itulah di antara gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini tentang keadaan orang-orang yang tidak beriman, orang yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Lepas tu Allah cerita apa lagi dalam ayat-ayat yang seterusnya? Allah kata, Allah cerita tentang dialog. Allah cerita tentang apa yang orang kufar, orang zalim cakap kepada Allah Ta'ala. Tadi keadaan mereka, keadaan badan mereka, keadaan jasmani mereka, belum lagi berkata-kata, belum lagi bercakap, Tuhan cerita tentang apa yang mereka cakapkan. Sekarang Allah cerita apa yang mereka cakapkan. Allah bagi tahu dulu kepada Nabi Muhammad SAW, Allah pesan kepada kita juga, wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab. Sentiasa bagi pesan kepada manusia, sentiasa bagi pesan kepada anak-anak kita, sentiasa bagi pesan kepada adik-beradik kita, bagi kesan kepada kawan-kawan kita. Bersembang itu kadang-kadang kita lupa untuk selitkan sedikit. Bukan selalu. Kadang-kadang sembang kosong, seminggu sembang tak sebut langsung tentang kita sentiasa beringat tentang mati, ingat tentang kita akan jumpa Tuhan, kita dia tak tahulah bila nak mati, kita tak tahulah kita ni Allah terima ke tak amalan kita dan sebagainya. Sembang supaya datangkan kesedaran dalam kehidupan kita. Di samping kita duk makan makanan yang sedap, berjalan sana sini contohnya kan, buat kerja seharian, kita kadang-kadang lupa untuk bersembang dan menyebut sesuatu yang membuatkan kita dan kawan-kawan kita, orang yang terdekat dengan kita, ingat tentang hari kiamat, ingat tentang pertemuan kita pada satu hari nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana juga pada hari itu adalah hari yang diberi balasan azab dan pahala kepada manusia seluruhnya. Allah kata apa? Mereka mengatakan Rabbana akhirna ila, wahai Tuhan kami, tangguhlah kami, bagilah kami sedikit masa. Dalam tafsiran yang disebut oleh Wahbah Zuhaili ini, dia kata ay raddana ila dunya. Raddana ila dunya, maknanya seolah-olah orang kufar ini, orang yang zalim ini minta supaya mereka dikembalikan ke dunia. Dikembalikan ke dunia. Supaya walaupun waktu yang sedikit, qaribil auda ilaih, supaya waktu yang sedikit supaya kami dapat apa? Min ijabati da'watika ila tauhid, supaya kami dapat menjawab dan mengikut apa yang kamu dakwah, kamu suruh kami mentauhidkan kamu, yang kamu suruh kami ikhlaskan ibadah kepada kamu, tidak mensyirik kepada para berhala dan berhala-berhala lain yang disyirikkan, disekutukan dengan kamu. Wattiba'i rusulik fima arsaltahum, dan kami juga akan ikut rasul-rasul yang kamu telah utuskan kepada kami. Ini permintaan orang-orang kufar, permintaan orang-orang yang tidak baik. Allah dalam ayat yang lain, Allah ceritakan juga tentang orang-orang beriman juga. Orang beriman juga yang kurang berbuat sedekah contohnya, yang kurang berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Munafiqun contohnya ayat 10, Allah kata apa? Laula akhartani, dia berkata kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Boleh tak kamu tangguhkan kami kepada satu masa yang tertentu, pulangkan kami kepada dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan kami sesungguhnya akan bersedekah, akan menginfakkan harta kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang salih. Ini permintaan Allah dah bagi tahu dah, inilah dialog orang-orang yang menyesal pada hari kiamat.
Semoga apa? Semoga kita jangan tunggu itulah jadi dialog kita pada satu hari nanti. Biar kita selesaikan perkara itu dekat dunia ni supaya kita terbebas daripada keadaan-keadaan yang getir, keadaan-keadaan yang menakutkan pada hari kiamat nanti. Dia sebenarnya bila baca ayat-ayat macam ni, kita kena hayati. Kita kena cuba rasa, kita kena cuba letak analogi dalam kepala kita, kita kena cuba fikir, kalaulah aku macam ni, macam mana keadaan aku? Kalaulah, sedangkan kita sekarang ni ada duit, walaupun RM1, walaupun RM2, walaupun RM10, sedekah kepada anak yatim, bantu adik-beradik kita, bantu kawan-kawan kita yang susah sebagainya. Ada orang terkena musibah, bantu mereka. Wakafkan kepada, sedekahkan kepada mak ayah kita, siapa-siapa mak ayah yang telah meninggal. Wakafkan dan sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin dah pergi dulu, supaya mereka ada jariah. InsyaAllah jangan risau, kita pun dapat pahala pada ketika ini. InsyaAllah orang juga Allah akan balas, Allah akan balas apa yang kita buat kepada orang lain itu dengan balasan yang lebih baik, insyaAllah, dengan keikhlasan yang kita ada, yang kita buat dan kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan sampai kita pada satu hari nanti macam mana Allah sebutkan dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi. Yang tadi yang kita baca ayat surah Ibrahim ni cerita tentang orang kufar. Orang kufar suruh minta daripada Allah patah balik ke dunia supaya mereka dapat mengikut seruan tauhid. Tetapi bagi orang-orang yang beriman tetapi tidak mampu, tidak sempat nak buat amal soleh, mereka juga menyesal. Ini cerita-cerita orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Kita mohon daripada Allah Taala kita tidak tergolong dalam golongan-golongan orang yang menyesal pada hari kiamat. Apa jawapan Allah macam saya sebut tadi? Apa jawapan Allah bila mereka minta? Allah kata, awalam takunu aqsamtum. Bukankah dulu kamu juga yang bersumpah bahawa seolah-olah kamu tidak akan tersentuh oleh apa-apa musibah, kamu tidak akan binasa, kamu tidak akan dibangkitkan, macam dalam surah An-Nahl ayat 38 Allah kata wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim dalam surah An-Nahl. Allah menceritakan juga, Allah menjawab kepada rayuan mereka dan permintaan mereka. Mereka telah bersumpah dengan Allah dengan sumpahan mereka, dengan keingkaran mereka. Sesungguhnya pada mereka percaya bahawa Allah tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati. Itu sebab orang kafir tidak percaya mereka dibangkitkan. Itu sebab mereka tidak risau. Mereka percaya bahawa mereka akan terus hidup dengan apa yang mereka bawa selepas mereka mati. Dengan itu Allah kata fadhuqu hadzal azab bi dzalikal inkar. Kamu dulu pernah bersumpah, pernah rasa yakin sangat dengan kepercayaan kamu bahawa kamu tidak akan dibalas, kamu tidak akan diapa-apakan. Sekarang kamu rasalah dengan apa yang aku telah datangkan, dengan apa yang Allah dah balas pada hari kiamat. Sesungguhnya manusia ni sebenarnya kalau tidak jadi kepada diri mereka segala teguran daripada Allah Ta'ala, Allah dah bagi mereka duduk macam kita. Macam kita duduk dalam satu tempat yang Allah pernah turunkan bala contohnya. Dekat satu tempat yang Allah pernah turunkan musibah sebenarnya. Duduk dekat satu negara yang kadang-kadang berlaku segala musibah yang Allah nak ketuk dan bagi kita peringatan tetapi kita tidak beringat. Tetapi kita lalai, kita tak juga leka dengan apa yang Allah dah bagi teguran. Kita minta daripada Allah Ta'ala supaya hati kita lembut dengan teguran-teguran Allah SWT. Jangan sampai Allah tegur kita dengan kemusnahan. Jangan Allah tegurkan kita dengan nyawa kita pun hilang, dengan keadaan kita tidak mampu dan tidak sempat untuk bertaubat. Maka kita minta daripada Allah Ta'ala supaya kita dikurniakan peluang untuk bertaubat dan sentiasa diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan segala kesalahan yang kita lakukan, sama ada kita sengaja atau tidak sengaja, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Wasakantum, dan kamu telah duduk dengan orang-orang yang buat kezaliman terhadap diri mereka sendiri, dan kamu tengok bagaimana Allah dah balas, Allah dah balas dengan balasan-balasan yang teruk kepada mereka. Sesungguhnya sepatutnya kamu telah mengambil iktibar dan pengajaran. Wa qad makaru makrahum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa mereka ini seolah-olah mereka ini sebenarnya makaru makrahum. Mereka telah membuat satu tipu daya. Mereka telah menipu, mereka telah berdolak dalih, melakukan tipu daya di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka duduk dalam tempat yang memang Allah dah tunjuk
balasan-balasan daripada Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang zalim, tetapi mereka tetap juga melakukan tipu daya seolah-olah mereka tidak ada kaitan dengan orang-orang yang dah dibalas oleh Allah SWT itu, dan mereka meneruskan sifat-sifat kufar, sifat-sifat kufur dan syirik mereka, sifat-sifat orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Macamlah mereka itu tidak tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun mereka zahirkan. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa dalam ayat tadi? Allah kata wa indallahi makruhum, dan Allah memang tahu mereka melakukan tipu daya. Maka tidak ada lagi makna tipu daya dengan konteks yang betul. Maksudnya tipu daya ni kalau kita berperang, kita melakukan beberapa helah, orang tak tahu, masih lagi kekal dengan tipu daya. Maksudnya dalam peperangan dia bukan tipu daya, maksudnya dia panggil helah ataupun taktikal. Okey? Dalam kehidupan manusia, kalau orang tak tahu, berjayalah orang tu ditipu. Tetapi bagaimana manusia nak tipu Allah Ta'ala? Bagaimana nak manusia nak melakukan helah dengan Allah Ta'ala? Bagaimana manusia sentiasa beralasan dengan Allah SWT maksudnya apa? Sedangkan Allah Ta'ala tahu apa yang dalam hati mereka. Manusia sentiasa melakukan tipu daya, manusia sentiasa melakukan helah, memberi sebab. Macamlah Allah SWT tak tahu apa hakikat diri mereka. Kalau kata aku sibuk tak sempat nak sembahyang awal waktu, macamlah Allah Ta'ala tak tahu mereka itu sebenarnya sibuk atau tidak sibuk. Kalau cakap dekat orang aku tak sempat lah, aku ada kerja lain, boleh tipu manusia, tetapi takkan nak tipu Allah Ta'ala. Macamlah Allah Ta'ala tak tahu bahawa mereka sebenarnya sempat nak lakukan solat pada waktu. Tinggalkan apa yang mereka buat pada ketika itu, sebab itu tidak penting berbanding dengan solat. Tetapi mereka manusia sentiasa memberi alasan, memberi tipu daya, memberi helah, supaya mereka tidak mengikut orang kata apa, arahan dan anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu lagi, walaupun mereka melakukan tipu daya, melakukan helah, melakukan apa-apa usaha, maka kena tahu bahawa tipu helah dan tipu daya mereka itu sikit pun tidak mengganggu, tidak mampu untuk meruntuhkan gunung. Apa yang dimaksudkan dengan gunung? Ai makana makruhum qadiran li izalati ayatillah wa syara'ihi wa mu'jizatihi allati hiya kal jibalir rasikhat. Makna dekat sini adalah bukan isu runtuhkan gunung. Nak ceritanya mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan berbagai-bagai alasan untuk tidak mengikut kata Allah SWT, tidak mengikut arah Allah Ta'ala. Tidak mampu juga mereka dengan keadaan itu meruntuhkan syariat Islam. Mereka tidak mampu mengusik satu pun ayat-ayat Allah SWT. Mereka kekallah dengan tipu daya mereka tanpa berkesan kepada kekuasaan ayat-ayat Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan syariat-syariat Allah Ta'ala, dan juga mukjizat-mukjizat Allah SWT. Sebab apa? Sebab ayat-ayat Allah Ta'ala, syariat-syariat Allah SWT, mukjizat-mukjizat Allah Ta'ala ini adalah satu mukjizat, satu perkara yang dianugerahkan kepada manusia yang beriman, seperti kukuhnya gunung ganang. Kukuhnya gunung ganang. Okey? Maka itu di antara perkara yang disebut di dalam ayat-ayat tadi. Inna Allah azizun zuntiqam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha perkasa, yang mana menguasai hari pembalasan. Sekejap, saya nak berhenti. Saya nak tanya, saya kena baca surah Al-Mulk ke ataupun dah baca tadi? Tak perlu, dah baca lepas maghrib tadi. Dah baca dah tadi Ustaz. Tadi dah baca kan? Okey, sebab dah baca. saya buat pukul 8 kan? Hari ni saya buat pukul 9. Okey, kalau tak ada saya teruskan dengan tafsir ni insya-Allah. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Allah kata Allah nak terangkan juga, selain daripada gambaran-gambaran manusia dengan sifat-sifat mereka, dengan keadaan-keadaan mereka, disebabkan mereka kufur, disebabkan mereka tidak melakukan kebaikan di atas muka bumi, Allah ceritakan lagi selain daripada mereka itu diri mereka sendiri. Allah cerita lagi bagaimana diri mereka itu dalam keadaan mereka takut itu berada di dalam satu situasi, berada di dalam satu tempat, di atas satu tempat yang memang mereka tak pernah bayang. Allah kata apa? Allah kata yauma tubaddalul ard. Pada satu hari, pada hari itu Allah menukarkan bumi. Ai inna Allah Ta'ala dzuntiqam min adaihi wa wa'dihi hasilun yauma tubaddalul ard ghairal ard. Maksudnya Allah Ta'ala membalas balasan jahat orang-orang buat kejahatan ini
Di antaranya adalah Allah menukarkan bumi ini kepada yang bukan bumi. Maknanya menukarkan bumi ini dengan satu tempat, satu makhluk lain yang bukan bumi, tetapi manusia lalu duduk dan kena duduk di atas itu. Okey, fatusbihu ala ghairi sifat al-ma'lufatil ma'rufah. Maka bumi yang ada ni dah bertukar sifatnya, dah jadi satu tempat, satu keadaan dan suasana yang memang tidak diketahui. Ghairu sifatil ma'lufah wal ma'rufah. Bukan sifat bumi yang kita tengok hari ini. Wa tubaddalul aidan wa tubaddalul aidan as-samawat ghairu as-samawat. Dan langit juga ditukarkan kepada satu benda yang bukan macam langit. Wa ammal ard al-haliyah fatusbihu kad-dukhan al-muntashir. Ada ceritakan juga bumi ini ditukarkan kepada dengan keadaan yang seolah-olah macam banyak asap yang berada di merata-rata tempat. Wa ammas samawat fatatabaddad kawakibuha wa syamsiha wa qamariha. Maka langit pula akan berlaku pertembungan di antara orang kata apa, bintang-bintang, kawakib, dan juga matahari dan juga bulan-bulannya akan bertempuh, hancur dan sebagainya. Itulah gambaran hari kiamat. Kita sekarang dengar guruh, dengar kilat pun kita dah takut dah, kan? Bunyi perkara pokok tumbang pun kita dah risau dah. Banjir orang kata apa, banjir kilat, banjir kebakaran, kita pun dah takut dah. Tetapi gambaran hari kiamat bukan itu yang berlaku. Bumi pun dah tak macam bumi, Allah tukarkan kepada perkara yang lain dengan suasana yang lain. Langit pun dah tak macam langit dah, sebab langit ini duduk padanya bintang, duduk padanya bulan, duduk padanya segala cakrawala. Pada ketika hari kiamat itu nanti, segala-galanya akan hancur, segala-galanya akan berterbangan, bertembung sesama sendiri. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda afra ka qursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahadin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Manusia pada hari kiamat nanti disuruh ataupun dihadirkan, dihimpunkan pada hari kiamat nanti ala ardi bayda afra, di atas satu hamparan, di atas satu bumi hamparan yang putih. Afra, bayda, afra dia bukan bayda putih macam kertas putih ataupun kain putih. Baydaun afra ini satu putih yang tidak menonjol. Putih yang hampir-hampir, orang kata apa, dia punya putih tu tak jelas, macam samar-samar putih dia. Kalau kita duduk atas, sebab gambaran ini Allah buatkan gambaran ini, buat tempat ini nak balas, nak jadikan keadaan itu ketakutan kepada manusia. Sebab itu balasan dan ujian kepada manusia juga. Kita ni hidup dekat dunia pun ujian, mati pun ujian juga, kena soal dengan muka nakir, dibangkitkan juga ujian. Selagi mana tak masuk dalam syurga, kita tetap akan diuji. Maka selepas melangkah kepada pintu syurga nanti, insya-Allah semua masuk syurga, insya-Allah kita mohon doa, masuk je barulah kita tidak diuji. Sentiasa kita akan diuji. Allah uji lagi, lepas mati dibangkitkan lagi, diletak dalam satu keadaan bukan putih. Kalau putih rata elok je kita tahulah, kita rasa, mungkin kita rasa agak tenang. Tetapi putih ni putih yang kelabu asap, orang kata apa, putih yang tidak putih sangat, kaqursatin naqi, seperti macam hamparan, seperti dikata macam berabuk roti, bijir-bijirin adalah dekat situ. Maksudnya satu keadaan hamparan yang kita rasa benda tu memang menyusahkan kita, menakutkan kita, merisaukan kita keadaan itu. Lepas tu apa lagi? Laisa fiha ma'lamun li ahadin. Tak ada langsung dekat pada keadaan itu di hadapan kita satu papan tanda ataupun satu tanda ataupun satu landmark yang mana kita boleh guna untuk kita tentukan arah kita. Pada hari kiamat tak ada benda tu.
Allah jadikan satu hamparan yang memang putih, tak berapa putih, tak berapa menyerlah putihnya, kelabu-kelabu gitu, macam bercampur dengan warna-warna yang samar-samar. Maksudnya kita dalam keadaan takut, duduk pula dalam keadaan kita tak tahu kita pijak di atas apa, maka itu menambahkan kita punya keresahan dan ketakutan. Kita mohon daripada Allah Ta'ala kita sentiasa dijaga dan dipelihara dalam keadaan-keadaan itu. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tak ada tempat, tak ada papan tanda, tak ada arahan, tak ada panduan nak pergi ke mana manusia pada ketika itu. Lepas tu ulama menceritakan bahawa mereka bersepakat, maksudnya bersetuju mengatakan pada ketika itu bumi, langit, cakrawala dan sebagainya multahibatun fil fada', ada yang berpecah, ada yang terbakar, bertembung, terjadinya serpihan-serpihan yang dahsyat. Asy-syams wal kawakib as-sayyarah, dan cakrawala ini sentiasa bergerak-gerak, bertembung, dan juga bumi bertembung dengan bumi, dan juga bertembung dengan bulan-bulan dan sebagainya. Maka ini adalah gambaran-gambaran yang sebenarnya menakutkan kita supaya kita sentiasa beriman, sentiasa mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu, dalam keadaan ketakutan itu, dalam keadaan kacau bilau itu, wa barazu lillahil wahidil qahar. Allah kata manusia-manusia ini semua keluar, muncul, dan mereka semua menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa ini. Tidak ada. Dalam surah Ghafir Allah kata apa? Limanil mulkul yaum. Siapa lagi yang memiliki hari ini? Lillahil wahidil qahar. Hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Walamma wasafa Allah Ta'ala nafsahu bikaunihi qaharan abana ajzan nas wa dhillatihim amamahu. Bila mana Allah menceritakan tentang gambaran-gambaran yang satu memberi ketakutan kepada manusia, memberi gambaran yang menakutkan, seram kepada manusia, ketakutan, keheranan kepada manusia. Allah ceritakan pula selepas daripada itu, Allah ceritakan pula bahawa tadi Allah ceritakan situasi yang Allah buat untuk menakutkan manusia, memberi balasan kepada manusia, yang menggambarkan juga bahawa Allah mampu melakukan segala benda. Sekarang ini Allah menceritakan pula keadaan manusia yang mana mereka ini lemah langsung di hadapan apa yang Allah buat pada ketika itu. Kaunul mujrimin, yang pertama kaunul mujrimin muqarranina fil asfad. Keadaan orang-orang yang buat kejahatan ini seolah-olah, maksudnya dibelenggu, dengan belenggu, diikat, tak boleh nak buat apa-apa dah. Ai tara ya Muhammad al-mujrimin wa humul ladzina ajramu bi kufrihim wa fasadihim muqayyadina ba'dhum ila ba'd fil aghlal. Kamu akan tengok wahai Muhammad, orang-orang yang buat dosa ini, mujrim ini, yang buat fasad dan kemungkaran dan kehancuran ini, mereka, tangan mereka terikat sesama mereka fil aghlal awil quyud, dengan ikatan-ikatan belenggu-belenggu ataupun ikatan-ikatan dengan benda yang mengikat mereka. Lepas tu sarabiluhum min qatiran, qamasuhum min al-qatiran. Pakaian-pakaian mereka daripada benda-benda yang panas. Wal murad anna julud ahli nar tutla bil qatiran. Maksudnya nak ceritanya Allah kata nak gambarkan kulit-kulit orang ahli neraka ini adalah tutla bil qatiran, maksudnya diliputi dengan benda-benda yang panas. Lepas tu apa lagi Allah gambarkan tentang mereka? Wa taghsha wujuhahumun nar, dan muka-muka mereka ini diliputi dengan api neraka. Ai tuhitun nar bi ajsamihim. Muka mereka diliputi dengan api. Sebenarnya bila sebut muka, nak sebut juga adalah muka dan keseluruhan jasad mereka dan jisim mereka. Wa inna ma dhukirat al-wujuh li'annaha ashraful a'dha' wa 'azzuha. Disebutkan wujuh, disebutkan muka di dalam ayat ini. Wa taghsha wujuhahumun nar, Allah sebut muka sebab muka lah satu dalam diri manusia ini. Itu sebab Nabi tak bagi kena tampar, nak pukul, tak boleh pukul kat muka. Tak boleh, Nabi tak bagi pukul dekat muka. Anak-anak jangan lempang, jangan kacau muka mereka.
Jangan kacau sebab muka ini satu benda yang itulah dekat itulah paling mulia dekat sisi manusia, dekat badan manusia, dekat tubuh badan manusia ni, itulah tempat yang mulia. Jangan kacau benda tu walaupun jahat dari mana, jangan pukul dekat muka, jangan cuik dan jangan cederakan muka. Pukul tempat lain, rotan sikit-sikit tak apa, dia untuk mengajar, tak ada masalah. Nak suruh semayang contohnya kan, Nabi kata apa, muru auladakum bis-salah wa hum sab'u abna'i sab'a. Suruhlah mereka solat masa mereka umur 7 tahun. Wadribu li'ashr atau kama qala sallam, dan pukullah pada umur mereka 10 tahun kalau mereka tidak solat. Pukul pun pukul dengan cara, ulama kata pukul dengan takdib. Pukul untuk mengajar, bukan pukul sebab marah, bukan pukul sampai kita hilang akal nak pukul anak sampai sakit. Pukul dengan niat untuk takdib, untuk mengajar anak-anak kita. Okey. Pukul boleh, tak ada masalah, tapi jangan pukul muka. Nak ceritanya Allah sebut muka itu, ulama kata sebab muka itu tempat yang paling mulia. Maka kalau muka pun dah kena api neraka, apatah lagi tempat-tempat lain yang tidak mulia berbanding dengan muka pada diri orang-orang yang berada di dalam neraka. Okay? Jadi itulah di antara perkara yang Allah sebut tentang diri orang-orang yang melakukan kejahatan. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Untuk apa Allah buat gitu? Untuk mereka diberi balasan. Untuk mereka diberi balasan dengan apa yang mereka telah lakukan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah kata innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah SWT itu sebenarnya cepat dia punya hisab. Pertimbangan, perhitungan dia, perkiraan dia, pembalasan dia cepat. Dia bukan macam kita nak kena kira sana kira sini. Allah dah tahu dah sebenarnya dekat dunia. Dan Allah dah tahu dah juga kita ni kat mana. Sebab semuanya dah tertulis dekat Lauh Mahfuz. Kita hanya duduk dekat dunia ni buat kebaikan dan dengan doa semoga Allah masukkan kita dalam syurga. Sebab kita tak pernah tahu apa yang Allah tulis dekat Lauh Mahfuz. Yang kita tahu adalah Allah sentiasa suruh kita buat kebaikan. Allah tidak memungkiri janji. Maka ingat, kalau kita buat kebaikan dalam keadaan kita tidak tahu pun qada dan qadar kita, apa yang Allah tulis untuk kita, kita terus buat kebaikan. Sebab itulah janji Allah SWT terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan di akhir itu Allah kata waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah SWT itulah Tuhan yang Maha Esa. Waliyadzakkara ulul albab. Maka dengan itu semoga diharapkan bahawa orang-orang yang mempunyai akal, mempunyai hati dan nurani yang baik, mempunyai iman dan takwa itu memikirkan sesuatu perkara yang mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada mereka dalam kehidupan mereka di dunia, untuk menuju berjumpa dengan Allah SWT di akhirat. Saya rasa dekat situ saja kita berhenti dan kita menghabiskan. Alhamdulillah kita habis dah surah Ibrahim. InsyaAllah kalau ada kesempatan selepas ini kita akan sambung masuk kepada surah Al-Hijr yang datang selepas surah Ibrahim itu insyaAllah. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada soalan kita tutuplah insyaAllah. Ada soalan tak? Kita buka soalan. Kita buka kepada Ustaz. Kalau tak ada soalan, okey insyaAllah kan? Nampaknya tak ada soalan dah jelas betul Ustaz. Kita pun dah lewat dah ni, dah pukul 10 kan? Belum 5 minit, okey. Okay, Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz Muhammad Azhar atas pencerahan sudah menyampaikan akalan Allah melalui tadabbur surah Ibrahim hingga ayat yang ke-52 surah yang terakhir dari surah Ibrahim. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada surah-surah yang akan datang, surah Al-Hijr. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Dan sebagai renungan kita bersama dan juga iktibar dari surah Ibrahim itu berkenaan azabnya, gambaran hari pembalasan bagi golongan yang menzalimi diri mereka sendiri serta mengingkari syariat dan pembalasan sebab dan akibat dari perbuatan yang tidak baik. Sesungguhnya Allah itu
tidak memungkiri janji. Peringatan buat diri saya juga, Ustaz ya, dan para jemaah sekalian. Dan ucapkan terima kasih juga buat para jemaah yang sudi hingga ke akhir majlis ini. Dan bagi menanyakan majlis ini Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah tutur bicara, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Puan Ainul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih MC. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.